Keluaran bab 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Beritahu orang Israel untuk mewakafkan persembahan khusus bagiku. Ambillah persembahan khusus untukku itu daripada semua orang yang ikhlas hati. Persembahan yang hendaklah kamu ambil daripada mereka itu ialah emas, perak, gangsa, kain biru, kain ungu, kain merah tua, linen halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang dicelup merah, kulit anjing laut, kayu akasia, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan upacara dan untuk dupa harum, oniks dan pelbagai batu permata tatahan untuk baju efod serta perisai dada. Mereka harus membina tempat suci bagiku, supaya aku bersemayam di tengah-tengah mereka. Kemah suci serta segala alat kelengkapannya hendaklah kamu buat mengikut semua contoh yang akan kutunjukkan kepadamu. Hendaklah dibuat mereka sebuah tabut daripada kayu akasia, panjangnya 2,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. Bahagian dalam dan luarnya hendaklah disalut dengan emas tulen, dan di sekeliling bahagian atasnya hendaklah dibuat bingkai emas. Buatlah 4 urat gelang emas dan pasangkannya pada keempat-empat kakinya, yaitu 2 urat gelang pada satu sisinya dan 2 urat gelang lagi pada sisi yang setentang dengannya. Selanjutnya, buatlah pengusung daripada kayu akasia dan salutinya dengan emas. Masukkanlah kayu pengusung itu ke dalam gelang pada setiap bucu tabut itu, supaya tabut dapat diusung dengan kayu itu. Kayu pengusung itu hendaklah kekal berada di dalam gelang tabut itu, dan tidak boleh dicabut dari situ. Kemudian simpanlah loh hukum yang akan kuberikan kepadamu di dalam tabut itu. Buatlah penutup pendamaian itu daripada emas tulen, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Buatlah juga 2 arca kerubin daripada emas tempaan pada setiap hujung penutup pendamaian itu. 1 arca kerubin hendaklah kamu buat pada satu hujung, dan 1 lagi arca kerubin pada hujung yang setentang. Kedua-dua arca kerubin itu hendaklah dibuat di atas kedua-dua hujungnya, dan secara bersepadu dengan penutup pendamaian itu. Sayap kedua-dua arca kerubin itu hendaklah dikembangkan ke atas sehingga melitupi penutup pendamaian itu. Muka arca itu saling berhadapan dan menghadap ke arah penutup pendamaian itu. Letakkanlah penutup pendamaian itu di atas tabut, dan simpanlah loh hukum yang akan kuberikan kepadamu di dalam tabut itu. Di sanalah aku akan bertemu dengan kamu, dan dari atas penutup pendamaian itu, yaitu di antara kedua-dua arca kerubin yang ada di atas tabut loh hukum itu, aku akan berfirman kepadamu tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan untuk disampaikan kepada orang Israel. Buatlah sebuah meja daripada kayu akasia, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Salutlah meja itu dengan emas tulen, dan buatlah bingkai emas di sekelilingnya. Buatlah di sekelilingnya jalur pinggir selebar 1 telapak tangan, dan buatlah bingkai emas di sekeliling jalur pinggir itu. Buatlah 4 urat gelang emas untuk meja itu, dan pasanglah gelang-gelang itu pada setiap penjurunya di keempat-empat kakinya. Gelang itu harus dekat dengan jalur pinggir tadi sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya para hamba boleh mengusung meja itu. Hendaklah kamu buat pengusungnya
daripada kayu akasia, dan salutinya dengan emas, dan dengan kayu itulah meja itu harus diusung. Seterusnya, buatlah pinggan-pinggannya, belanga-belanganya, balang-balangnya, dan mangkuk-mangkuknya, yang kesemuanya daripada emas tulen, yang akan dipakai untuk persembahan minuman. Kamu hendaklah sentiasa meletakkan roti persembahan di atas meja itu di hadiratku. Buatlah kaki pelita daripada emas tulen yang ditempah, seluruh bahagian alas dan batang kaki pelita itu, serta kuncup bunga hiasan yang terdiri daripada kolopak, dan mahkotanya hendaklah bersepadu dengan kaki pelita itu. Dari kaki pelita itu harus timbul 6 cabang bagi setiap sisinya, 3 cabang dari satu sisi, dan 3 cabang lagi dari sisi yang lagi satu. Pada setiap satu daripada 6 cabang itu, hendaklah dilengkapkan dengan 3 hiasan berupa kuncup bunga badam, sempurna dengan kolopak dan mahkota bunganya. Pada batang kaki pelita itu, hendaklah dilengkapkan dengan 4 hiasan berupa kuncup bunga badam, sempurna dengan kolopak dan mahkota bunganya. 1 kolopak di bawah 2 cabang pertama, 1 kolopak di bawah 2 cabang kedua, dan 1 kolopak lagi di bawah 2 cabang ketiga daripada ke-6 cabang yang timbul di sisi batang kaki pelita itu. Kolopak-kolopak serta cabang-cabang itu hendaklah bersepadu dengan kaki pelita itu. Seluruhnya dibuat daripada 1 talenta emas tulen yang ditempa. Buatlah 7 buah pelita, kemudian pasangkan pelita-pelita itu di bahagian atasnya, sehingga menerangi tempat di hadapannya. Buatlah penyepit sumbu serta dulangnya daripada emas tulen. Kaki dian dengan segala kelengkapannya itu hendaklah dibuat daripada 1 talenta emas tulen. Berhati-hatilah supaya kamu membuat kesemuanya mengikut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Keluaran bab 26. Hendaklah kamu buat kemah suci daripada 10 helai tabir dewangga, kain lenan halus yang dipintal, yaitu bahan berwarna biru, ungu, dan merah menyala, dengan disulam arca kerubin, hasil kerja mereka bentuk yang mahir. Setiap helai tabir hendaklah sepanjang 28 hasta dan selebar 4 hasta. 5 helai tabir hendaklah dijahit cantum menjadi 1 sambungan, dan begitu jugalah dijahit cantumkan 5 helai lagi tabir itu. Kamu hendaklah membuat gegelung daripada kain biru di birai tabir paling hujung bagi set tabir sambungan pertama, dan begitu juga hendaklah kamu buat pada birai tabir terhujung bagi set tabir sambungan yang kedua. Kamu hendaklah membuat sejumlah 50 urat gegelung bagi setiap set, dengan kedudukan gegelung itu bersetentang antara satu sama lain. Kemudian hendaklah kamu suruh agar dibuat 50 cangkuk pengancing emas, lalu pasangkan dan cangkukkan gegelung dengan pengancing kedua-dua set tabir itu, sehingga terjadi kesatuan berupa sebuah kemah suci. Dan kamu hendaklah membuat 11 helai tabir daripada bulu kambing untuk dijadikan atap kemah yang menutupi kemah suci. Ke-11 tabir itu hendaklah sama ukurannya, yaitu sepanjang 30 hasta dan selebar 4 hasta. 5 helai tabir hendaklah dijahit cantum menjadi 1 sambung tersendiri, dan 6 helai kain lagi 1 sambung tersendiri, tetapi helaian tabir yang ke-6 itu hendaklah kamu lipat 2 di bahagian depan kemah itu. Buatlah 50 gegelung di birai tabir terhujung bagi tabir sambung yang 1,
dan 50 gegelung di birai tabir terhujung bagi tabir sambung yang kedua. Buat pula lah 50 cangkuk pengancing gangsa, lalu pasangkan dan cangkukkan gegelung dengan pengancing kedua-dua set tabir itu, sehingga tersambung 2 set tabir sambungan itu menjadi satu. Biarkanlah setengah bahagian kain yang bertindihan itu terjuntai di belakang kemah suci. Pertindihan sebanyak sehasta tabir yang berlebihan di kedua-dua sisi kemah suci hendaklah terjuntai menudung sisi kemah itu. Selain itu, daripada kulit domba jantan yang dicelup merah dan daripada kulit anjing laut hendaklah kamu suruh agar dibuat penudung bagi tabir dewangga itu untuk melapisi bahagian atasnya pula. Buatlah rangka bagi kemah suci itu daripada papan kayu akasia yang ditegakkan. Setiap papan hendaklah sepanjang 10 hasta dan selebar 1,5 hasta. Pada tiap-tiap papan harus ada 2 unjuran berpasak yang membolehkan papan-papan itu saling dihubungkan. Hendaklah kamu lakukan begitu bagi kesemua papan kemah suci. Hendaklah kamu buat 20 rangka papan bagi sisi sebelah selatan, dan hendaklah kamu suruh agar dibuat 40 lesung pasak daripada perak untuk dipasangkan di bawah kesemua 20 papan itu. 2 lesung pasak di bawah setiap papan, masing-masing untuk dipasangkan dengan kedua-dua pasak setiap papan itu. Buat lagi 20 rangka papan bagi sisi kedua, yaitu sisi utara kemah suci, lengkap dengan kesemua 40 rongga peraknya, 2 lesung pasak di bawah setiap papan. Hendaklah kamu buat 6 papan bagi bahagian belakang kemah suci, yaitu di sebelah barat. Selain itu, buatlah 2 papan untuk sudut-sudut di bahagian belakang kemah suci. Kedua-dua rangka papan bahagian sudut itu hendaklah 2 kali ganda tebalnya dari situ sampai bawah, dan muat betul-betul ke dalam gegelang pertama. Jadi hendaklah ada 8 rangka papan lengkap dengan 16 lesung pasak daripada perak, yaitu 2 lesung pasak di bawah setiap rangka papan. Hendaklah kamu buat palang daripada kayu akasia, 5 batang kayu palang untuk rangka papan di satu sisi kemah suci, dan 5 batang kayu palang bagi rangka papan di sisi yang setentang dengannya, dan 5 batang kayu palang bagi rangka papan di sisi belakang, yaitu bahagian sebelah barat di belakang kemah suci. Kayu palang yang di tengah hendaklah melintang dari hujung ke hujung, setinggi setengah rangka papan itu. Salutlah rangka papan itu dengan emas, dan buatlah gegelang emas tempat memasukkan kayu-kayu palang itu. Salutlah juga kayu-kayu palang itu dengan emas. Hendaklah kamu dirikan kemah suci itu mengikut reka bentuk yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Berikutnya, buatlah tabir daripada kain biru, kain ungu, kain merah menyala, dan linen halus yang dipintal. Sulamlah arca kerubin buatan seorang pereka yang mahir pada tabir itu. Gantungkanlah tabir itu dengan cangkuk-cangkuk emas pada 4 batang tiang daripada kayu akasia yang disalut dengan emas, dan disangga oleh 4 lesung pasak daripada perak. Gantungkanlah tabir itu di bawah pengancing itu, dan bawalah masuk tabut loh hukum ke balik tabir. Tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat suci dengan tempat yang maha suci. Di dalam tempat yang maha suci itu, letakkanlah penutup pendamaian di atas tabut loh hukum. Letakkanlah meja di luar tabir berdekatan dengan sisi sebelah utara kemah suci. Lalu letakkanlah kaki pelita dekat rusuk sebelah selatan berhadapan dengan meja itu. Selanjutnya,
hendaklah kamu suruh agar dibuat tabir bagi pintu kemah itu daripada kain biru, kain ungu, kain merah menyala, dan linen halus yang dipintal dihiasi dengan sulaman. Lalu hendaklah kamu suruh agar dibuat 5 batang tiang daripada kayu akasia bagi tabir itu, dan salutlah dengan emas. Buat pula lah cangkuk-cangkuk daripada emas, dan buatlah leburan 5 gegelung pengancing daripada gangsa bagi tiang-tiang itu. Keluaran bab 27. Hendaklah kamu buat mazbah berbentuk 4 segi sama daripada kayu akasia, yaitu sepanjang 5 hasta, selebar 5 hasta, dan setinggi 3 hasta. Buatlah tanduk bagi setiap satu daripada 4 penjurunya secara bersepadu dengan mazbah itu. Lalu salutlah keseluruhannya dengan gangsa. Buatlah juga segala kelengkapannya, yaitu bekas untuk menampung abu, penyodok, bejana, cangkuk daging, dan penadah bara, kesemuanya daripada gangsa. Lengkapilah mazbah itu dengan kekisi besi pengadang daripada gangsa. Lalu buatlah 4 gegelang gangsa di atas keempat-empat sudut kekisi itu. Pasanglah kekisi itu di bawah belebas di sekeliling mazbah, dari bahagian bawah sehingga paras setengah ketinggian mazbah itu. Buatlah 2 pemusung daripada kayu akasia untuk mazbah itu, lalu salutlah dengan gangsa. Masukkanlah kayu-kayu pemusung itu ke dalam gegelang tadi, sehingga kayu pemusung itu terletak di kedua-dua sisi mazbah itu ketika orang memusungnya. Hendaklah kamu buat mazbah itu daripada papan, dan biarkannya berongga, seperti yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Hendaklah kamu buat laman dalam bagi kemah suci. Sisi sebelah selatan laman dalam itu hendaklah dipagari hamparan tabir sepanjang 100 hasta daripada kain linen halus yang dipintal, yang disangga oleh 20 batang tiang daripada gangsa dengan 20 lesung pasak daripada gangsa juga. Cangkuk-cangkuk bagi tiang serta kambi-kambinya hendaklah daripada perak. Demikian jugalah halnya dengan sisi panjang sebelah utara. Hamparkanlah kain sepanjang 100 hasta yang disangga oleh 20 batang tiang dengan 20 lesung pasak, kesemuanya daripada gangsa. Kaitan-kaitan pada tiang serta penghubung-penghubungnya haruslah daripada perak. Pada sisi lebar di bahagian barat laman dalam, hendaklah dibentangkan hamparan dinding sepanjang 50 hasta yang disangga oleh 10 batang tiang dengan 10 lesung pasaknya. Sisi sebelah timur laman dalam juga harus selebar 50 hasta. Hamparan dinding bahagian tepi pintu yang satu hendaklah sepanjang 15 hasta serta disangga oleh 3 batang tiang dengan lesung pasaknya. Di bahagian tepi pintu sebelah lagi itu hendaklah dibentangkan juga kain sepanjang 15 hasta yang disangga oleh 3 batang tiang dengan 3 lesung pasaknya. Bagi pintu laman dalam itu hendaklah dibuatkan layar sepanjang 20 hasta daripada kain biru, kain ungu, kain merah menyala, dan linen halus yang dipintal berhiaskan sulaman. Layar itu hendaklah disangga oleh 4 batang tiang dengan 4 lesung pasaknya. Semua tiang di sekeliling laman dalam itu harus dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak, dan cangkuk-cangkuknya hendaklah daripada perak, manakala lesung pasaknya daripada gangsa. Laman itu hendaklah sepanjang 100 hasta, selebar 50 hasta, dan setinggi 5 hasta, dan dipagari oleh kain linen halus yang dipintal, dengan lesung-lesung pasaknya daripada gangsa. Segala kelengkapan kemah suci bagi keperluan ibadat, semua pasaknya
termasuk semua pasak laman dalam itu, hendaklah dibuat daripada gangsa. Hendaklah kamu perintahkan orang Israel untuk membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni, untuk pencahayaan supaya pelita sentiasa ternyala. Di dalam kemah pertemuan, yaitu di bahagian luar tabir yang menutupi tabut loh hukum itu, Harun dan anak-anak lelakinya hendaklah mengurus pelita itu agar tetap menyala di hadapan Tuhan dari petang sampai pagi hari. Ketetapan ini hendaklah sentiasa dipatuhi oleh orang Israel turun-temurun.